Bismillah, bismillah. Boleh dengar InsyaAllah. Baik, kita mula insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk kita terus bersama-sama bertemu di dalam perkongsian mingguan kita pada petang Jumaat, yang kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala jadikan ia adalah antara waktu-waktu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita pada petang ini antara amalan-amalan yang berada di dalam mizan hasanah kita, timbangan kebaikan kita di akhirat kelak insya-Allah. Lalu pada hari ini kita akan sambung apa yang kita telah mulakan pada sesi yang lepas, iaitu kita berada pada ayat yang kita berada pada ayat yang ke 43 daripada surah An-Nisa. Okay, di mana kita masih lagi berada di dalam surah An-Nisa, di mana kita masuk pada sesi yang lepas pada ayat yang ke-43, di mana ayat ini secara umumnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang la taqrabus salah. Kalau kita pergi pada permulaan ayat, maka kita nampak ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang jangan menghampiri solat. Okey. Lalu ada orang tertanya-tanya, apa kaitan solat ini dengan perempuan, dengan An-Nisa, dengan wanita? Okey, dan kita tahu bahawa konteks ataupun penceritaan ayat-ayat di dalam surah An-Nisa ini kebanyakannya berkisar tentang perempuan. Lalu apa kaitan la taqrabus salah, tidak menghampiri solat, iaitu jangan kamu solat. Okay, apa kaitan dengan perempuan? Kerana di dalam ayat ini sendiri Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan tentang An-Nisa. Kalau tengok dekat bawah ni, okay, An-Nisa, okay, di mana ada perkara yang berhubung kait antara perempuan dengan solat, yang mana kita akan tengok nanti apa kaitan antara perempuan ini dengan solat. Hebatnya kedudukan perempuan sampai ia memberi kesan kepada solat. Baik. Kita sebutkan pada sesi yang lepas, Allah Subhanahu Wa Taala memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, dengan khitab tasyrif, panggilan kemuliaan. Dan begitulah seharusnya bagi kita. Kalau kita nak panggil orang, maka kita tengok orang yang berada di depan kita, dan kita perlu memanggil seseorang itu sesuai dengan statusnya. Okey, sesuai dengan statusnya. Tak kira lah kita suka ke kita tak suka dengan statusnya, maka kita sebaiknya memanggil seseorang dengan status. Orang-orang yang kafir, Allah Subhanahu Wa Taala kata, qul ya ayyuhal kafirun, wahai Muhammad, panggillah orang-orang kafir dengan ya ayyuhal kafirun, panggil mereka dengan wahai orang-orang kafir. Kerana apa? Kerana itu panggilan yang sesuai dengan status mereka. Okey, qul ya ahlal kitab, wahai Muhammad, pergi panggil ahli kitab dengan gelaran yang sesuai pada mereka, iaitu mereka adalah orang-orang yang hidup bersama dengan Alkitab, iaitu Taurat dan kitab Injil. Maka panggillah mereka dengan ahli kitab. Kalau orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, panggillah mereka dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kerana itu status yang sesuai bagi mereka, iaitu orang yang beriman. Bahkan Nabi SAW pernah mengutuskan surat. Okay. Nabi bila mana ajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang Nabi sampai pada dia di dalam capaian Nabi SAW, orang yang berada di Makkah Al-Mukarramah, Nabi akan jumpa mereka sendiri. Bahkan orang yang datang daripada luar, seperti mana orang yang datang daripada Madinah Al-Munawwarah berjumpa Nabi SAW ketika musim haji, maka Nabi sendiri akan berjumpa dengan mereka. Tetapi ada orang-orang yang Nabi tak sempat berjumpa dengan mereka, namun Nabi tetap bertanggungjawab untuk menyebarkan Islam kepada mereka. Lalu bagaimana caranya Nabi SAW sampaikan Islam kepada orang-orang ni, orang yang Nabi tak sampai kepada mereka?
Okey, sama ada Nabi hantar utusan kepada mereka, dan ini budaya sama macam kita sekarang ni, kalau nak bertanya khabar, nak menyampaikan sesuatu, maka kita menggunakan surat perantara kita, sama ada WhatsApp, email. Okay, zaman moden WhatsApp, email, zaman dulu kita hantar kad raya, kita hantar surat. Okay, untuk kita sampaikan pesanan apa yang kita nak sampaikan. Lalu Nabi SAW juga mengutuskan surat-surat kepada pemimpin-pemimpin dunia yang berada di sekeliling Nabi SAW. Nabi hantar surat kepada pemimpin-pemimpin kaum yang berada di Tabuk, jauh dekat sempadan Jordan, dekat sempadan Iraq dan Iran. Okay, Nabi SAW hantar surat-surat, dan juga Nabi hantar surat-surat kepada pemimpin-pemimpin Rom dan Parsi, mengajak mereka beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu antara surat yang direkodkan, yang direkodkan dalam riwayat ialah surat Nabi SAW kepada Raja Rom yang bernama Herakl. Herakl ataupun Hercules. Kita pernah dengar nama Hercules kan? Hercules adalah nama Raja Rom. Lalu Nabi SAW menghantar surat kepada Herakl. Lalu Nabi SAW, apa panggilan Nabi SAW kepada Herakl? Herakl ini adalah adalah salah seorang daripada orang Kristian. Rom, kerajaan Rom telah mengambil Kristian sebagai agama rasmi sebelum kelahiran Nabi SAW. 45 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW, Rom telah mengambil Kristian sebagai agama rasmi. Lalu Nabi SAW hantar surat kepada Hercules, seorang yang beragama Kristian. Lalu Nabi memanggil dia dengan nama Azimur Rum. Nabi memanggil dia dengan wahai Azimur Rum, wahai Raja Rom, pembesar, orang yang hebat di kalangan orang Rom. Bukankah Hercules ni seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu bagaimana mungkin Nabi SAW memanggil dia dengan gelaran yang hebat, Azimur Rum, orang hebat daripada Rom? Macam kita sekarang, kadang-kadang ada orang yang kita tak suka. Kita tak suka dengan gelaran Tun, contohnya Datuk ke, Datuk Seri ke. Kita kata apalah duk angkat diri sendiri Sir, Lord dekat barat. So apalah gelaran-gelaran yang mengangkat diri sendiri. Tetapi kalau gelaran itu ada pada diri dia, dan status dia adalah status yang dia adalah antara orang bergelar, maka antara sunnah Nabi SAW adalah kita memanggil mereka dengan gelaran yang sewajarnya bagi mereka. Contoh, kita ada doktor perubatan, lalu kita panggil dia dengan nama doktor. Itu gelaran yang sesuai bagi dia. Kita ada pensyarah, kita panggil dia, kalau pensyarah bahagian agama Islam contohnya, dipanggil ustaz, maka panggil dia ustaz. Kalau dia seorang, apa lagi gelaran-gelaran yang ada. Hatta kalau orang biasa sekalipun, kita nak berurusan dengan orang, lelaki atau perempuan, kita tak pergi berurusan dengan orang dan kita panggil awak, kamu. Walaupun ayat ni betul dalam bahasa Malaysia, awak, kamu, apa masalah dia? Itu penggunaan bahasa Malaysia yang betul. Tetapi adakah panggilan ini layak dan wajar untuk orang yang kita nak panggil? Maka kalau kita tak kenal orang, kita tak tahu orang, kita tak tahu dia siapa, maka panggilan yang sewajarnya adalah encik, tuan, puan. Zaman sekarang lebih moden sikit, bro, sis. Kan? Ini nampak lebih sesuai dengan orang yang kita sedang berbicara dengan mereka. Bahkan hatta kalau kita panggil kanak-kanak pun, bukan oleh kerana kanak-kanak ni adalah orang yang lebih muda daripada kita, lalu orang kanak-kanak ni kena tunjuk rasa hormat kat kita, lalu kita pun cakap kita panggil mereka dengan panggilan-panggilan, woi budak, kita panggil dengan yang tak sewajarnya bagi mereka. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Bukan dari kalangan kami orang yang tidak tahu menghormati orang-orang yang tua dan menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang yang lebih muda. Maka panggillah mereka dengan panggilan-panggilan kasih sayang. Umair, Umar, nampak gah Umar, panggil Umair. Apa lagi? Panggilan-panggilan yang menampakkan kasih sayang. Asad contohnya. Asad, singa. Singa ni binatang yang garang, nampak hebat gah. Lalu nak panggil
kanak-kanak, budak-budak panggil lah Usaid. Kan sedap bunyinya. Kan namir, namirun atau harimau. Dia nak panggil kanak-kanak Numair. Kan? So ada panggilan-panggilan yang menampakkan kasih sayang, yang menampakkan kelembutan. Saya bagi contoh tadi, contoh orang-orang Arab. Cuba bagi contoh orang-orang Malaysia. Macam mana dia panggil budak-budak bertuah ni, apa lagi dia panggil? Apa nama-nama yang melambangkan kasih sayang pada kanak-kanak. Tapi yang kita nak sampaikan adalah bila kita berbicara dengan orang, macam mana Nabi berbicara, walaupun Hercules tu orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, patutnya kita kena tunjuk izzah kita sebagai seorang Islam. Jangan panggil dia Azimur Rum, tapi Nabi SAW nak tunjuk pada kita bahawa setiap orang yang ada gelaran dia, maka berikan gelaran yang sesuai untuk dia. Okay, walaupun kita tak suka dengan gelaran yang dia ada. Okay? So, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan dekat sini? Yang Allah Ta'ala nak sampaikan dekat sini adalah la taqrabus salah. Allah Ta'ala kata jangan kamu menghampiri salat. Okay, bukan setakat jangan solat, jangan menghampiri salat. Okay, dia kalau kita bagi larangan, okay, larangan yang kita nak bagi pada orang, dia ada dua bentuk larangan. Okay, ada larangan yang kita kata jangan buat. Okay, jangan buat. Okay, ada larangan yang kita kata jangan fikir nak buat. Jangan fikir nak buat. Okay. Okay, ada larangan yang kita kata over my dead body. Over my dead body kan. Tu larangan yang ada bentuk larangan yang kita kata jangan buatlah. Ada kita kata jangan fikir kamu nak buat. Ada larangan kita kata over my dead body. Kan macam tu sampai ke tahap macam tu kita kata. So Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat sini, Allah Taala tak kata la tusallu. Wahai orang yang beriman, jangan kamu solat. Okay? Tapi Allah Taala kata jangan kamu hampiri solat. Okay? Maksudnya dosa tu adalah dosa yang satu tingkatan lebih tinggi. Okay? La tusallu, jangan solat tu larangan biasa. Tapi la taqrabus salah, jangan kamu menghampiri solat. Maksudnya larangan itu adalah larangan yang keras. Okey, larangan tersebut adalah larangan yang keras. Jangan kamu menghampiri solat. Okey, mana kita faham bahawa benda yang Allah Taala nak sampaikan selepas ni, larangan dia larangan yang cukup hebat. Mana siapa yang buat benda ni, maka tentunya ia adalah dosa besar. Okey. La taqrabus salah wa antum sukara. Dalam keadaan kamu sukara. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kita sebutkan pada sesi yang lepas, sukara. Sukara daripada perkataan sakran. Okey, sakran. Okay, apa maksud sakran? Okay. Jangan libatkan, kita tahu ada orang-orang terkenal dekat negara kita yang nama dia lebih kurang. Okay. So kalau kita ada nama asal sakran ni adalah tertutup. Okay. Benda yang tertutup. Okay. So kalau kita ada nama yang bunyinya tak elok ataupun maknanya tak elok. Okay. Kalau nama dia dalam bahasa Melayu ataupun bahasa-bahasa tertentu maksud dia okey, tak ada masalah. Okay, tapi kalau kita tak jumpa makna dia, melainkan makna dia adalah benda yang tak baik, maka antara sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah kita tukar nama. Okay, kita tukar nama yang tak elok yang ada pada kita. Tapi kalau elok nama Cina ke, nama India ke, nama Borneo ke, maka tak ada masalah. Selagi mana ada makna yang elok di sebalik nama tersebut. Baik, sakran maksudnya tertutup. Okay, dan perkataan sakran ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang mabuk. Okay, mabuk. Okay, apa kaitan mabuk dengan tertutup? Kerana orang-orang yang mabuk, akal mereka tertutup. Okay, orang-orang mabuk, akal mereka tertutup. Kalau kita tanya apa yang kamu buat semalam lepas kamu mabuk? Okay, kamu pergi minum, lalu jadi mabuk. So apa yang kamu buat? Tak ingat, tak tahu. Hatta kalau dia buat sesuatu yang tak elok pun, dia tak sedar bahawa dia sedang melakukan sesuatu yang tak elok. Sebab tu disebutkan arak ini, benda yang memabukkan ini adalah ra'sul ma'asi ataupun ummul ma'asi. Ibu kepada semua maksiat adalah arak. Maksiat yang lain bila kita nak buat, kadang-kadang kita ada
kita rasa ragu-ragu kita nak buat. Ada keraguan sebelum kita nak buat. Nak buat ke tak nak buat, nak buat kita nak buat. Sebab apa? Masa tu akal kita sedang berfungsi. Kita sedang memikirkan apa kesan daripada perbuatan kita. Okay, yang menyebabkan kita rasa takut dan ragu-ragu, dan kadang-kadang kita menjadi, kalau orang yang ada iman dalam hati dia akan fikir pasal Allah Subhanahu Wa Taala, pasal syurga, pasal neraka, yang akan menyebabkan dia akhirnya terhenti daripada untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Tetapi kalau orang yang akal dia tak berfungsi, agak-agak dia ada masa tak untuk fikir benda baik ke benda buruk ke, apa konsekuensi daripada apa yang dia buat ke, kesan akibat daripada apa yang dia buat. Dia tak sempat nak fikir benda tu. So, sebab tu orang-orang yang mabuk ni, dia kalau buat salah, kita nampak kesan kesalahan dia tu. Tak ada unsur-unsur remorse. Tak ada unsur-unsur keraguan. Kalau langgar orang pakai kereta, melanggar. Sebab kalau orang yang salah, kita akan nampak ada break emergency, tak nak elak daripada belaga. Tapi kalau orang mabuk, kalau orang yang nak cederakan orang, contohnya dengan pisau, lalu mungkin sikit-sikit dia cedera, takut-takut campak pisau lepas tu lari. Okay? Ataupun kalau tertikam orang sekalipun, wa'iyyazubillah, maka tikam sekali dan rasa takut lepas tu lari. Okay? Tetapi orang yang mabuk, bila libas dia bukan tengok pun siapa tepi dia, orang perempuan ke, kanak-kanak ke, dia tak kisah dah. Okay, kalau dia tikam orang, mungkin dia tikam banyak kali, sebab dia dalam keadaan dia tak boleh nak memikirkan. Sebab tu Allah Ta'ala relatekan sakran ini, mabuk ini, dengan hatta ta'lamu ma taqulun. Okay, Allah Ta'ala relatekan dengan hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu sedar, kamu tahu apa yang kamu tuturkan. Okay, ada situasi-situasi bila orang mabuk ni, bila kita suruh dia bercakap, kita suruh dia baca sesuatu pun baca. Lalu kalau kita tanya dia, apa yang kamu baca semalam, dia akan kata, tak ingat lah tak faham apa yang dia cakap. Okay, so orang-orang mabuk ni dia tak ada dia panggil tahakum. Dia tak boleh nak menguasai akal dia sendiri. Okay, dia tak boleh nak membuatkan akal dia berfikir ke, melakukan sesuatu dengan logik, dengan rasional ke, tak boleh. Okay, so Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kenapa orang-orang mabuk ni dilarang daripada menghampiri salat. Kerana mereka tak tahu apa yang mereka ucapkan. Okay, lalu bila kita tahu sebab, ini sebab. Okay, sebab kenapa orang mabuk dilarang. Okay, kalau sebab patutnya kalau Allah Ta'ala kata la taqrabus salat wa antum sukara, kita terima je lah. Allah Ta'ala kata jangan solat dalam keadaan kamu mabuk. Okay, so minum arak tu satu dosa, solat tu perkara lain. Okay, kalau orang yang minum arak tapi dia tak mabuk, kemudian dia tak solat, itu dua kesalahan yang dia buat. So paling-paling orang ni baik lah. Dia minum arak, lepas tu dia solat. Okay, syarat dia kalau dia minum arak, dia nak solat, jangan mabuk. Okay, minum arak tak apa, bukan tak apa, dosa besar minum arak, bahkan dapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, tetapi kalau tak solat, berganda dosanya. Okay, so orang minum arak dan dia solat ni kuranglah sikit dia punya dosanya. Tapi kita nak bagi tahu kenapa. So kenapa Allah Subhanahu Wa Taala larang orang yang mabuk daripada pergi solat? Sebabnya adalah kerana orang mabuk dia tak tahu apa dia cakap. So solat ni adalah proses untuk kita wa aqimis salata li zikri. Okay, kamu mendirikan solat wahai Muhammad li zikri, kerana mengingati aku. Wahai Musa, kamu mendirikan salat li zikri, kerana untuk mengingati aku. Lalu apa proses mengingati Allah Ta'ala kalau kita tak tahu apa kita buat, apa kita cakap? Okay, sebab tu dalam solat, antara benda yang menjadi nilai solat kita bernilai, bukan nilai tambah, nilai solat kita ditentukan oleh khusyuk. Khusyuk antara benda yang menentukan nilai solat kita, diterima tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tinggi ke tak tinggi ke, 1/10 sahaja Allah Taala terima, 1/9, 1/6 ke Allah Taala terima. Yang menentukannya antaranya adalah khusyuk. Bagaimana fokus kita pada solat, bagaimana sedarnya kita tentang perbuatan rukuk dan sujud kita, bagaimana sedarnya kita tentang pertuturan ayat yang kita baca, Al-Fatihah yang kita baca, surah yang kita baca, zikir-zikir yang kita baca di dalam rukuk kita, di dalam sujud kita, duduk antara dua sujud, tahiyat kita mengucap 2 kalimah syahadahnya kita dalam tahiyat awal dan akhir.
So intipati benda dalam tu apa yang kita sedar dalam solat kita. Okay, lalu khusyuk antara benda yang menentukan nilai solat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okay, lalu oleh kerana Allah Taala dah bagi sebab, maka daripada sebab ni kita boleh tahu bahawa di sana adanya situasi-situasi lain yang mana manusia manusia la ya'lamu nama yaqulun. Dia manusia dia tak tahu apa benda dia sebut dan dia bercakap pada waktu tu. Macam kita sebut pada sesi yang lepas, dalam keadaan seseorang ni sangat-sangat sedih. Orang yang sangat sedih, ditimpa musibah, orang yang paling dia sayang tiba-tiba meninggal dunia, lalu dia dalam keadaan sedih sangat. Lalu apa benda yang dia cakap pada waktu tu, dia tak sedar pun apa benda dia cakap. So, kadang-kadang kita nampak ada orang yang jadi tak betul sampai kita kata bawa mengucap banyak-banyak. Kenapa kita terpaksa cakap macam tu? Sebab apa? Sebab dia berada dalam keadaan ighlaq, dalam keadaan akal dia tertutup, dia hanya lepaskan apa yang dia cakap. Kemudian lepas dia dah reda, baru orang tanya, kamu sedar tak kamu cakap apa tadi? Tak sedar langsung, aku sedih sangat. Macam tu lebih kurang. Okay, so orang-orang yang terlalu sedih. Okay, ada orang yang terlalu marah. Dia marah sangat dengan seseorang sampai dia tak fikir dah. Sampai dia bila dia marah pun dia tumbuk dinding. Apa kesan? Dia tak fikir ke dia tumbuk dinding tu. Tak ada orang yang rugi melainkan diri dia sendiri. Dia tumbuk dinding dia, yang sakit dia, yang berdarah-darah, tulang dia patah. So apa manfaat yang dia dapat daripada dia tumbuk dinding? Lalu kalau kita kata kat dia lepas dia reda, apalah kau tumbuk dinding. Dia pun kata aku pun tak tahu kenapa aku buat macam tu. Okay, sebab apa? So, banyak kes-kes yang contohnya lah. Contoh yang banyak berlaku apabila kemarahan ni kes cerai. Okay. Cerai yang banyak berlaku apabila suami isteri bergaduh. Gaduh, lalu tak dapat nak kawal emosi, terlalu marah sangat, aku ceraikan. Kan senang kan? Itu langkah mudah. Sebab tu ada sebahagian para fuqaha, para ahli ilmu, dia kata tidak ada cerai dalam keadaan fi ghalaqin. Satu hadis riwayat Abi Daud rahimahullahu taala, di mana dalam riwayat ini dikatakan Nabi SAW berkata la talaqa fi ighlaqin ataupun fi ghalaqin. Tidak ada talak dalam keadaan akal tengah tertutup. Kita tak dapat nak berfikir. Okay, namun riwayat ni adalah riwayat yang lemah. Namun sebahagian daripada fuqaha dia mengguna pakai riwayat ini. Okay, kerana apa? Kerana orang yang dalam keadaan yang terlalu marah, kadang-kadang dia buat satu keputusan tanpa dia berfikir. Okay, seolah-olah macam dia dipaksa, seolah-olah macam dia tengah tidur. Okay, dia tengah tidur, lena, tiba-tiba dia sleepwalking. Okay. Dia tengah tidur, lalu tengah tidur tu dia berjalan-jalan, dia berhenti, dia pun tak sedar apa dia buat. Okay, lalu diperumpamakan orang yang sedang marah, yang sangat-sangat marah seperti itu. Okay, sebab tu ada di kalangan para fuqaha yang kata talak dia tak dikira ketika mana seseorang tu sedang dalam situasi yang teramat marah. Okay. Sedih, marah, sangat gembira. Orang yang sangat gembira pun kadang-kadang dia tak sedar apa yang dia sangat gembira, lalu dia nak menunjukkan syukur pada Allah Ta'ala, dia solat. So dalam solat dia dah tak fikir dah pasal apa benda solat dia, tapi dia fikir tentang nikmat ataupun kegembiraan yang dia dapat. Okay? Walaupun niat dia baik untuk menunjukkan syukur pada Allah Ta'ala, tapi kalau dalam situasi di mana dia tak tahu apa benda dia cakap, apa benda dia buat, maka keberapa dia solat, dia tak dapat fokus di dalam solat dia, maka la taqrabus salah. Allah Ta'ala kata, jangan kamu menghampiri solat. Bukan setakat jangan solat, jangan kamu menghampiri solat sehinggalah kamu sedar apa yang kamu buat dan apa yang kamu ucapkan, dan itulah khusyuk. Okay, khusyuk ni datang dengan istihdar al-qalbi. Okay, istihdar al-qalbi. Apa maksud istihdar qalbi? Maksudnya adalah kita menyedari rukuk kita kenapa, sujud kita kenapa, Al-Fatihah kita apa yang kita baca di dalamnya. Bukan bererti kita tahu makna ayat-ayat yang kita baca, tetapi kita menyedari kenapa kita baca benda ni. Kenapa kita sebut subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kenapa kita sebut subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Kenapa kita sebut benda ni? Kehadiran hati kita untuk menghayati benda-benda tersebut, itulah khusyuk.
antara sumber ataupun antara punca kekhusyukan datang dalam ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. So itu situasi yang pertama. Orang yang dalam keadaan mabuk ataupun yang tertutup akal dia sehingga dia tidak boleh berfikir. Maka orang-orang ini la taqrabus salah. Jangan kalian menghampiri salat, kata Allah Taala. Baik, situasi yang kedua. Okay. Situasi yang kedua adalah situasi di mana seseorang itu junub. Okay, dan junub ini terjadi disebabkan oleh beberapa perkara. Okay, yang pertama adalah keluar air mani. Okay, keluar air mani. Lelaki atau perempuan yang keluar air mani, maka dia dalam keadaan junub. Okay, yang kedua adalah keluar darah haid. Okay, keluar darah haid dan ini khusus untuk wanita. Okay, yang ketiga adalah keluar darah nifas. Okay. Keluar darah nifas pun khusus untuk wanita kerana darah nifas adalah darah yang datang menyertai kelahiran. So lelaki dia tidak melahirkan, maka bagaimana mungkin lelaki ada nifas? Okay, baik. Keluar air mani, keluar darah haid, keluar darah nifas, dan yang keempat adalah bersetubuh. Okay, bersetubuh adalah sebab kepada junub walaupun tidak keluar air. Idzal taqal khitanani fal khitanu yujibul ghusl, ataupun di mana sabda Nabi SAW, apabila bertemunya dua khitan adalah anggota kemaluan lelaki atau perempuan, yang khitan maksudnya khatan sunat. Benda yang disunat tak ada, jari orang tak sunat kat jari. Okay, orang tak masuk jawi kan panggil zaman dulu. Okay, lalu bertemunya dua khitan, maka anzala am lam yunzil, sama ada dia keluar mani ke tak keluar mani ke, maka kena maka dia dikira junub. Maka ini 4 golongan manusia yang berjunub. Okay. So, 4 manusia yang berjunub, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata 4 golongan ini la taqrabus salah. Jangan kalian menghampiri salat. Okey. Allah Taala sebut tentang menghampiri salat. Ingat yang Allah Taala sebut menghampiri salat. Okey. Illa abiri sabil. Okey. Lalu kemudiannya Allah Taala kata melainkan kalian hanya lalu. Abiri ya'buru, melintas, sabil jalan, melintas jalan. Okey, lalu kita tertanya-tanya, Allah Taala kata jangan menghampiri salat. Tapi kemudiannya Allah Ta'ala kata kecuali kalian melintas. So apa kaitan melintas dengan solat? Solat, apa kaitan melintas dengan solat? Okey, lalu dekat sini ini keindahan bahasa Al-Quran. Orang solat biasanya dekat masjid. Okey, musalla ataupun masjid. Okey, maka la taqrabus solat. Nak ceritakan bahawa Allah Ta'ala bagi tahu bukan hanya jangan solat, tapi jangan hampiri solat, termasuklah tempat-tempat solat. Okay, maka Allah Ta'ala kata melainkan kecuali kamu melintas. Okay, so Allah Ta'ala nak sampaikan dekat sini bahawa antara maksud la taqrabus salah adalah jangan kamu duduk dekat kawasan-kawasan yang mana orang solat dekat situ. Memang dikenali kawasan tu kawasan yang orang solat. Okay, macam kat rumah kita ada ruang tamu. Walaupun kadang-kadang kita solat kat ruang tamu, tetapi itu bukan tempat yang kita kata orang tengok dia kata ni tempat solat. Tak, ruang tamu adalah tempat beristirahat. Okay, tapi kalau kita masuk masjid, kita masuk surau, kita tanya, ini tempat apa ni? Tak ada orang kata ini tempat untuk membaca buku. Apa ini tempat bermain bola? Tak ada. Orang kata kat masjid dan surau ini adalah tempat solat. Okey. So maka Allah Subhanahu Wa Taala kata la taqrabus salah, antara maksud la taqrabus salah jangan menghampiri solat adalah jangan menghampiri tempat solat. Ataupun jangan duduk dekat tempat solat, melainkan kalian hanya melintas. Okay, melintas, nak lalu kat masjid, tengok kawasan kiri kanan orang tengah buat construction, tinggal kawasan masjid dia, lalu terfikir, Allah Ta'ala tak bagi mendekati solat ni, tetapi tempat solat ni, tetapi teringat pula, illa abiri sabil, melainkan kita melintas, maka kita pun melintas, tidak ada masalah. Bahkan Nabi SAW, seperti mana kita sebut, Nabi pernah meminta Aisyah radhiyallahu taala anha untuk mengambil barang Nabi SAW di dalam masjid. Aisyah jadi 50-50. Wahai Rasulullah, aku sedang haid. Lalu Nabi SAW kata, haidatuki laysat fi yadik.
haid kamu bukan dekat tangan kamu, wahai Aisyah. So nak ambil barang bila ada hajat untuk masuk ke tempat-tempat solat, maka masuklah. Maka tidak ada masalah bagi orang junub untuk masuk jika ada hajat. Bukan hanya seronok-seronok nak masuk. Sehinggalah hatta taghtasilu, sehinggalah kalian mandi, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mandi yang dimaksudkan sini adalah mandi wajib, bukan mandi biasa. Mandi wajib, di mana mandi wajib ni berbeza dengan mandi biasa dengan tambahan niat. Niat saja adalah niat adalah perbezaan antara mandi biasa dengan mandi wajib. Maksudnya macam mana kita nak berniat? Macam mana kita nak berniat? Apa niat mandi wajib ni? Ada orang yang tulis kalau dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, maka niat mandi wajib adalah nawaitu. Niat ni mesti mula dengan nawaitu kan. Nawaitu apa? Raf'al hadathil akbar. Raf'al hadathil akbar. Ini niat. Cuma yang kita perlu tahu adalah lafaz niat bukan niat. Ni lafaz niat, beza So kita kena tengok perbezaan antara lafaz niat dengan niat. Ni dua benda yang berbeza. Lafaz niat, ini dia lafaz niat. Tapi niat adalah benda yang berlaku di dalam hati kita. Lintasan yang berlaku dalam hati kita, itulah niat kita. Sebab tu niat, kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i sebutkan, kadang kita ni lalai daripada berniat, maka kerana itu ada lafaz niat. Ini bukan satu perkara yang wajib. Dan ada sebahagian daripada para ulama Syafi'iyah yang menyebutkan bahawa ia sunnah. Sebab apa? Dia mengingatkan kita untuk berniat. Niat tu yang wajib. So benda yang membawa kepada wajib biasanya adalah wajib. Namun kita tidak boleh mewajibkan benda yang tidak ada dalil kewajipan dia. Cuma lafaz niat adalah untuk mengingatkan kita tentang niat. Bila kita kata usalli fardhu zuhri, dalam hati kita dah kata, aku solat zuhur 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. So itu lafaz niat. Cuma dalam mandi wajib dan berwuduk, maka lafaz niat yang Nabi SAW ajar kepada kita adalah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lafaz niat dia. So setiap kali kita nak ambil wuduk, maka bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka itu menandakan kita dalam hati kita dah, kenapa aku baca bismillah sekarang ni? Kerana nak berwuduk. Kenapa aku baca Bismillahirrahmanirrahim sekarang ni? Kerana aku nak mandi wajib. So masa taharah, semasa kita bersuci, maka lafaz niatnya adalah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam umrah dan haji pun ada lafaz niat. Lafaz niatnya adalah labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Labbaik umratan pun boleh, labbaik hajjan pun boleh. So ada lafaz niat. Ada tempat-tempat yang tidak ada lafaz niat yang diajar oleh Nabi SAW. So sebaik-baiknya kalau kita nak iktidak, nak mengikut Nabi SAW, maka kita tidak melafazkan niat. Melainkan nak mula baca Bismillahirrahmanirrahim. Macam contoh solat, nak puasa contohnya. Kita tidak ada lafaz niat yang diajar oleh Nabi. Yang para ulama sebut, macam kita sebut tadi, ada para ulama sebut, macam contoh usalli fardhu zuhri, nawaitu raf'al hadathil akbar, apa lagi, nawaitu sawma ghadin, untuk berpuasa. So zakat contohnya, sahaja aku boleh. Masa kita nak bayar zakat kan ada lafaz niat yang disebutkan. Baik, ada tempat-tempat yang Nabi ajar lafaz niat, maka ikut. Ada tempat-tempat yang Nabi tak ajar lafaz niatnya, maka para ulama ada dua pandangan dekat sini. Sebahagian yang kata ada lafaz niat, disunatkan baca lafaz niat. Sebab apa? Sebab kias dengan yang tadi. Kias dengan ada tempat-tempat Nabi ajar lafaz niat. Maksudnya lafaz niat tu ada, cuma lafaz niat tu dalam bentuk yang berbeza. Ada dengan Bismillahirrahmanirrahim, ada dengan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. So lafaz niat boleh dibenarkan. Ada sebahagian lagi yang kata sebaik-baiknya ikut Nabi SAW. Kalau Nabi kata, nak ajar pada kita ada lafaz niat, Nabi akan ajar. So kenapa Nabi tak ajar lafaz niat masa nak solat?
Kenapa Nabi tak ajar lafaz niat masa nak puasa? Kerana pada waktu tu kita dah ada qarinah yang menunjukkan kita nak buat benda tersebut. Okey, antaranya adalah sebab basuh bila kita cerita dulu. Sebab kita dah ada qarinah, kita dah ada bukti yang sedang menunjukkan kita nak buat benda tersebut. So kita datang masjid pada waktu zuhur. Apa tujuannya? Untuk solat zuhur. Kita datang masjid pada solat asar untuk solat asar. So itu dah jadi niat kita. Itu dah jadi niat kita. Maka kita tidak iftiqar kepada lafaz niat. Sebab apa? Perbuatan kita. Macam kita berpuasa contohnya. Kita berpuasa bila kita bangun sahur. Okay? Bila kita bangun sahur, sahur kita bangun sahur tu sendiri adalah bukti ataupun tanda kita nak berpuasa. So maka kita tidak perlu kepada lafaz niat untuk mengingatkan kita. Tetapi ia berbeza dengan mengambil wuduk. Sebab apa? Kadang-kadang orang masuk bilik air, dia basuh muka, dia basuh tangan dia, sekadar basuh. Macam kita cerita bahawa orang-orang yang lepas main bola, lepas dia berjoging, okay, kadang-kadang dia basuh muka, dia basuh tangan dia, dia basuh kepala dia. Okay, kalau boleh basuh kaki, dia basuh kaki dia. Tapi dia tidak berniat untuk berwuduk. Okay, sebab tu tempat-tempat yang ada kemungkinan berlakunya situasi di mana dia tak tahu dia nak berwuduk ke tak berwuduk, maka ada lafaz niat dia, iaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Mandi pun ada orang mandi biasa dan ada orang mandi untuk membersihkan diri. So dekat sini dia perlukan kepada lafaz niat, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Okey, macam orang pergi berjalan, nak masuk Makkah, nak masuk Madinah. Ada orang yang masuk sebab nak buat bisnes hotel. Ada orang nak masuk sebab nak buat bisnes kambing. Ada orang masuk sebab nak ziarah kawan-kawan dia, nak ziarah orang. Okay, tapi nak membezakan masuk sesuatu kawasan tu untuk menziarah orang, nak buat benda lain dengan untuk melakukan ibadah umrah ataupun haji, maka yang membezakannya adalah lafaz niat. Okay. So itu berkenaan dengan lafaz niat. Okay, dan ini yang membezakan antara mandi wajib dengan mandi-mandi yang lain. Okay, selesai mandi wajib, maka barulah dibenarkan untuk solat. Okay, orang-orang yang junub dibenarkan untuk solat. Baik. Kemudian, okay, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang ibtisal dekat sini, tentang mandi. Lalu bila mana Allah Taala sedang sebut tentang mandi, Allah Taala masukkan satu cerita yang berkaitan dengan mandi. Okay, iaitu wuduk. Okay. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan wuduk dekat sini. Kita cari ayat wuduk. Kat mana ayat wuduk? Tak ada ayat wuduk kat sini. Okay, cuma ni yang Allah Ta'ala sebutkan dekat sini ialah wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadun minkum minal ghaiti au lamastumun nisa falam tajidu ma. Okay, falam tajidu ma. Okay, apabila kamu hendak melakukan solat. Allah Ta'ala tengah cerita pasal mandi ni. Tapi Allah Ta'ala alam-alam tengah cerita pasal mandi ni, Allah Ta'ala cerita pasal benda lain yang ada kaitan dengan mandi. Okay, sebab Allah Ta'ala tengah cerita tentang solat. Okay. Wa in kuntum marda, apabila kalian sakit. Okay, tengok, kita kumpul dulu nanti kita cerita. Okay, sakit Okay. Au ala safar, ataupun dalam keadaan bermusafir. Safar, musafir. Okay. Au jaa ahadum minkum minal ghaid. Okay. Ataupun datang daripada buang air. Okay. Au lamastumun nisa, menyentuh perempuan. Perempuan. Okay. Falam tajidu ma, lalu kalian tidak jumpa air. Okay, dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan apabila kalian nak solat, maka perlunya berwuduk. Okay, dan mandi. Okay, wuduk dan mandi ini memerlukan air. Tak ada orang berwuduk dengan kertas ke, dengan pasir ke, dengan debu ke, tak ada orang berwuduk dengan debu. Okey, mandi sekalipun tidak ada orang yang mandi dengan debu, dengan pasir, melainkan dengan air. Okey, wuduk dan mandi datang dengan air. Walau bagaimanapun ada situasi-situasi di mana kita tidak berjumpa air.
Okey, tidak jumpa air. Dan tidak jumpa air ni dia datang dalam dua keadaan. Okay, tidak jumpa air ni dia datang dalam dua keadaan. Okay, yang pertama memang tak ada air. Okay, tak ada air, cari air pun tak jumpa macam mana. Yang keduanya adalah dalam keadaan uzur daripada guna air. Okay. Apa maksud uzur daripada guna air? Maksudnya contoh, seorang baru lepas operation. Operation pula dekat muka. Muka dia boleh kena air tak? Bahaya, kita risau. Ada sesuatu yang akan berlaku pada muka dia apabila muka dia tersentuh dengan air. Lalu itu membahayakan. Ini yang dinamakan sebagai uzur tidak dapat guna air. Contohnya, ada kisah tentang seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu yang menyertai satu peperangan. Okay. Lalu dia cedera parah. Sampai masuk waktu solat, maka para sahabat pun kata kat dia, kamu kena ambil uduk. Tak ambil uduk mana boleh solat, tak ada uduk. Kamu kena ambil uduk. Maka dia ambil uduk. Dan ditakdirkan uduk tersebut kena pada luka dia, lalu menyebabkan kematian dia. Maka Nabi SAW bila dengar berita ni, Nabi kata, kenapa tak tanya? Syifa'ul ayyi su'alun. Okay, bila kita tak tahu sesuatu hukum, jangan duk layan sangat kita punya malu kita. Jangan duk layan sangat kita punya kejahilan kita. Pergi tanya, hilangkan kita punya malu, hilangkan kejahilan kita. Okey, lalu tak ada air atau uzur daripada guna air. Okey, lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat sini beberapa perkara yang ada kaitan dengan tak ada air ataupun keuzuran daripada menggunakan air. Okey. Yang pertama adalah sakit. Okey, sakit ini adalah keuzuran. Okey, sakit berkaitan dengan keuzuran daripada guna air. Kerana orang yang biasa guna tak dapat guna air adalah orang yang kita panggil dia sebagai orang yang sakit. Okey, namun sakit ini mestilah sakit yang pasti tak dapat guna air. Okey, bukan sekadar ya sakitlah tangan luka kena pisau ni. So tak boleh kena air ni, tak nak ambil uduk kat sini. Kita punya ayat manja kita. Kena luka sikit, tu kita pun kata tak boleh nak kena air kat sini. So kita kena pastikan dulu bahawa anggota wuduk kita yang luka tu, yang cedera tu memang tak boleh kena air langsung, baru kita boleh kata okey tak apa, kita tukar kepada yang lainnya. Allah Ta'ala akan cerita selepas ni. Okay, so sakit mesti sakit yang pasti. Okay, itu pun para ulama dia letakkan satu hukum yang dipanggil sebagai al-mashu 'alal jabirah ataupun jababir. Mashu' 'alal jabirah. Al-jabirah. Apa dia al-jabirah? Al-jabirah ni luka yang tak boleh kena air. Okay. So apa perlu buat pada luka yang tak boleh kena air ni? Maka sama ada kita kalau boleh sapukan yang tangan yang lembab, yang tak ada air, tangan yang lembab kita sapukan atas, kita sapukan. Kalau tak boleh maka tutuplah dengan apa-apa, dengan kain ke, dengan apa ke, maka sapu atas dia. Okey, itu al-jabirah. Okey, ada sebahagian kata tak payah, ada sebahagian kata sapu. So terpulang pada situasi masing-masing dan mufti masing-masing. Okey, yang penting sakit yang tak boleh kena air tu sakit yang pasti. Ya, saya minum air sikit. Sakit tekuk. Okey. Baik. Kemudian yang keduanya, safar, bermusafir. Okey, apa yang ada pada musafiran ni? Okay, safar kita sekarang safar yang mudah. Okay, air kita boleh simpan bergelen-gelen dalam kita punya kereta kita, dalam motor pun kita boleh simpan bergelen-gelen air, maka tidak ada masalah. Okey, namun musafir ini adalah mazinnatul masyaqqah. Okay. Dalam permusafiran ada keadaan-keadaan dan situasi yang tidak dijangka. Okay, kadang kita dah plan kita punya musafir kita. Okay, kita dah plan, kita dah rancang cantik apa semua, jalan kat mana nak berhenti, air cukup tak cukup, makanan cukup tak cukup, tengah jalan nak buat apa, kita dah touch and go, sekarang zaman RFID. Okay, maka kita dah rancang segala-galanya. Okay, walau bagaimanapun permusafiran ada benda tak dijangka.
Okay, tengah musafir naik kereta contohnya. Okay, kereta kita diesel, tiba-tiba terisi minyak petrol, ataupun sebaliknya kereta petrol terisi minyak diesel. Okay, ataupun apa lagi yang berlaku pada kita, tayar pancit. Okay, apa lagi? Ada benda-benda yang berlaku pada kita, enjin jadi panas, memerlukan kita untuk guna air. So safar ini adalah mazinatul masyaqqah, adalah tempat yang masyaqqah, ada bebanan. Ada bebanan. Sebab tu Nabi SAW ajar kepada orang-orang yang bermusafir, as-safaru qita'atun minal azab. Nabi kata bermusafiran ini adalah sebahagian daripada azab. Ada orang dia suka berjalan, musafir, pergi sana, pergi sini. Sedangkan Nabi SAW sebut ia adalah qita'atun minal azab, sebahagian daripada azab. Sebab tu Nabi ajar kepada orang yang pergi bermusafir, idza qada ahadukum tafathah falyajal ila ahli. Apabila seseorang daripada kalian telah selesai urusan dia, dia musafir ni sebab ada hajat, sebab ada keperluan, maka apabila kalian telah selesai urusan kalian, maka segeralah kembali kepada keluarga kalian, balik rumah cepat-cepat. Okay? So ini anjuran Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dalam musafir tu ada masyaqqah, ada bebanan. Yang mana bila bebanan ni berlaku, maka ada bebanan yang kita boleh lepas daripada dia, senang. Tapi ada bebanan yang memang sangat membebankan dan sukar untuk kita lepas daripada bebanan ini. Maka Nabi kata, selesai urusan kamu, kamu nak pergi shopping ke, kamu nak pergi belajar ilmu ke, kamu nak pergi berjalan-jalan, tengok-tengok keindahan ciptaan Allah Ta'ala ke, maka selesai urusan, falyajal ila ahli, baliklah kepada keluarga dia. Ataupun kalau nak selamat dalam musafir kita, terutama musafir yang tempoh yang panjang, okay, maka bawalah ahli keluarga. Lelaki nak bermusafir, maka kena bawa ahli keluarga dia. Kerana Nabi SAW ketika mana Nabi nak bermusafir, maka Nabi akan buat qur'ah, undian di kalangan isteri-isteri Nabi. Siapa yang akan ikut Nabi SAW pada ketika itu? Okay, senang, sebab itu musafir pada tempoh yang panjang. Maka begitu juga kita, orang lelaki bila nak bermusafir, maka disunatkan untuk bawa ahli keluarga sekali. Supaya apa? Tenang. Tak adalah bila dah musafir kita nak buat kita punya hajat kita apa semua, kita duk fikir pasal keluarga, kena pula dengar berita anak tiba-tiba demam apa semua, langsung tak jadi kita punya kerja, susah nak bagi perhatian. Maka bawalah sekali, kalau mampu maka bawalah sekali keluarga kita. Okey, yang keduanya paling-paling isteri lah. Okay. Kalau perempuan bermusafir pula, maka Nabi SAW menyebutkan bahawa la yahillu limra'atin an tusafira masafata qasrin illa wa ma'aha zu mahramin. Okey, illa ma'a wa ma'aha zu mahramin ataupun illa ma'azi mahramin, kata Nabi SAW. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bermusafir jarak qasar salat. Okay, seorang perempuan bermusafir jarak qasar salat melainkan dengan mahram. Illa wa ma'aha zu mahramin ataupun illa ma'azi mahramin. Tidak halal, nampak? Maksudnya keras ni. Okey, kita yang bercakap pun kita nampak dia punya tegasan dia. Okey, tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala untuk bermusafir melainkan dengan wujudnya mahram. Musafir tu maksud dia apa? Safar yang jarak qasar, iaitu jarak antara 89 km ke atas. Okay, 89 km ke atas. Okay. Ini yang ataupun yang ramai pakai 91 km ke atas. Ada pula sebahagian yang kata 81 km ke atas. So ini dipanggil jarak qasar. Jarak yang membolehkan untuk kita pendekkan solat kita. Okay, maka larangan Nabi SAW, mana-mana perempuan yang benar-benar beriman pada Allah Ta'ala tidak boleh bermusafir jarak qasar melainkan dengan mahram. Okay, sebab tu kita sebut tentang orang dewasa, mungkin dia boleh fikirkan nak bawa mahram, nak bawa anak dia ke yang sulung, nak bawa suami dia ke, okay, untuk pergi bermusafir. Okay, yang kita nak sentuh adalah menghantar anak-anak perempuan pergi belajar. Okay, saya nak sentuh tentang
Mungkin ramai yang tak suka dengar ni kan. Anak-anak perempuan pergi belajar. Okay, dia kadang-kadang pergi belajar ke UK, US, apa lagi, Arab, mana, Afrika, okay, Jepun, Korea, okay. Daripada KL pergi Kelantan, daripada Johor pergi Perlis. So, anak-anak perempuan yang pergi bermusafir. Okay, anak-anak perempuan pergi bermusafir. Okay, so Nabi SAW menyebutkan tadi tidak halal seorang perempuan bermusafir kecuali bersama dia mahram. Okey, musafir ni dia ada dua jenis. Okey, ada, macam mana kita nak padam yang mana? Yang disebutkan sebagai musafir ni dia ada dua jenis. Okey. Satu, musafir. Okey. Satu yang dalam perjalanan. Okey, satu lagi dah sampai. Okey, sampai tapi duduk untuk satu masa yang agak panjang. Okey, untuk satu masa yang masih dianggap musafir. Duduk dalam satu masa yang dianggap musafir. Okay. Macam orang yang duduk 3 hari, 4 hari. Yang ni orang tak sebutlah sebagai dia nak menetap, tapi dia anggap musafir. Okay. Dalam perjalanan maka tidak ada, kita kata tidak ada khilaf. Okay, walaupun ada sebahagian kita kata pandangan yang paling kuat, sebab masih ada lagi yang mengatakan boleh perempuan boleh bermusafir walaupun tanpa mahram. Okay, tetapi kita kata jelas hadis Nabi SAW, dalam perjalanan maka mesti ditemani mahram. Okay, sama macam kalau anak-anak perempuan nak pergi keluar negara, pergi jalan jarak jauh, maka perjalanan dia mesti ditemani oleh mahram. Okay, mesti ditemani oleh mahram. Okay, so kalau tak ada mahram macam mana? Ada orang yang dapat peluang belajar luar negara, tetapi mahram dia tak mampu, boleh ada halangan daripada menemani perjalanan dia. Okay, maka dekat sini ni yang sukar sikit untuk kita jawab. Okay, walaupun ramai di kalangan ahli ilmu kata tak apa, tak ada masalah. Selagi mana ada hajat, maka dia boleh jalan dalam kumpulan yang dia rasa selamat. Okay, sebab apa? Sebab asal kepada wujudnya mahram ni, okay, mahram ni adalah untuk perempuan rasa selamat. Okay, dia rasa selamat. Ada orang menjaga dia, ada mahram dia jaga dia, kalau orang nak ganggu pun tak boleh apa semua. So asal ada orang yang sebahagian daripada ahli ilmu mengatakan sebab kepada wujudnya mahram ni adalah untuk selamat. Sebahagian lagi yang kata kita tak tahu sebab apa Allah Taala Nabi SAW perintahkan supaya adanya mahram, maka kita ikut yang perintah Nabi SAW. So bagi yang mengatakan bahawa sebab wujudnya mahram adalah untuk keselamatan, maka mereka kata kalau jalan dalam kumpulan beramai-ramai maka tak ada masalah. Sebab apa? Keselamatan tu wujud apabila jalan beramai-ramai. Okey, tetapi bagi mereka yang mampu, orang yang kaya, yang berharta, okay, maka kalau mereka mampu untuk menemani anak-anak perempuan, ahli keluarga perempuan mereka untuk bermusafir jarak qasar, maka teman. Bahkan saya tak buat. Saya boleh kata wajib. Sebab perintah Nabi SAW agar tidak bermusafir perempuan melainkan dengan mahram. Maka wajib. Sebab tu tabung haji dia, perempuan nak bermusafir dulu, hatta sekarang mungkin masih diamalkan sekarang. Di mana perempuan-perempuan yang dikhawatiri keselamatan mereka, jika mereka nak menunaikan umrah atau haji, maka kena ada mahram. Yang ni saya rasa semua orang boleh nampak. Okay? Sebab apa? Ini kewajipan yang difardukan, yang diwajibkan oleh Nabi SAW. Tapi kita tidak menafikan bahawa di sana ada sebahagian daripada ahli ilmu yang kata kalau bermusafir, ada orang teman, ada kumpulan wanita yang ramai teman, ada dia punya musyrif, penjaga lelaki yang jaga semua, maka tak ada masalah. Okay? Itu cerita dalam perjalanan. Okay. Apabila sampai di sana, sampai dekat tempat tujuan, maka kalau dia sampai untuk duduk dalam satu tempoh masa yang sekejap, yang singkat, maka sebaik-baiknya mahram dia terus duduk dengan dia. Mahram dia terus duduk dengan dia.
Okay, tetapi apabila dia sampai untuk bermukim, okay, macam dia pergi nak bekerja kat luar negara ataupun nak pergi belajar di luar negara, okay, maka belajar dan bekerja ni kadang-kadang mengambil tempoh masa yang lama, bukannya seminggu, bukannya 2 minggu, kadang sebulan, kadang bertahun. Okay, maka sebaik-baiknya, kalau dia boleh datangkan mahram, maka datanglah mahram dia, iaitu suami dia, kahwin dulu. Okay, yang ni kita galakkan. Nak pergi belajar luar negara, sebab orang yang pergi belajar luar negara ni biasanya kebanyakannya bermula pada usia 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, usia yang telah dibenarkan untuk berkahwin. Okay, maka kalau keluarga tu keluarga yang mampu, keluarga yang okey, maka bantulah untuk benda ni terjadi. Anak-anak belajar luar negara, dapat peluang belajar luar negara, maka kahwinkan. Okay, untuk lebih selamat, kahwinkan dengan orang yang belajar setempat dengan dia, tu lebih selamat. Okay. Okay, walau bagaimanapun kalau tak mampu ataupun ada halangan-halangan daripada datangkan mahram, maka pastikan, tadi kita kata mahram selamat, maka pastikan bahawa anak-anak perempuan kita ni ataupun perempuan yang di bawah jagaan kita ni berada dalam situasi yang selamat. Selamat maksudnya bukan selamat fizikal je. Ni bila kita kata selamat, orang nampak selamat fizikal daripada kena rompak, daripada kena pukul dengan orang. Dia mesti selamat daripada maruah dia juga. Kita kena pastikan keselamatan maruah dia. Maruah dia sebagai seorang wanita dan maruah dia sebagai seorang wanita muslimah, orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Tengok apa jadi kalau kita bebaskan. Okay, orang pergi pakai tudung cantik, pakai baju kurung, tapi balik free hair, balik baju ketat. Pasal apa? Sebab kita tidak menjaga keselamatan maruah dia. Kita hanya menjaga keselamatan fizikal dia. Okay, menyebabkan ramai yang ialah sebelum ni dia duduk di bawah jagaan ibu bapa dia. Okay, semua solat dia, kalau dia tak solat pun kena pantau, kena tegur. Tapi bila dia dah dapat kebebasan, okay, lalu dia akan rasa seronok dengan kebebasan yang dia ada. Kita bukan nak mengongkong, okay, tapi kita nak memelihara seperti mana kita jaga fizikal dia. Kita marah kalau saya guna perkataan kasar sikit. Kalau ada orang yang melakukan iktidak, melakukan perkara tak senonoh pada ahli keluarga perempuan kita, itu benda fizikal. Okay, lalu mengapa kita tak marah kalau kita tengok ada ahli keluarga perempuan kita yang buat tak senonoh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat benda-benda yang dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita kena marah pada dua-dua. Okay, kita nak pertahankan, selamatkan dia daripada gangguan fizikal dan selamatkan dia daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so sebab tu pentingnya bila mana Nabi SAW sebut tentang bermusafir ini, maka perlunya kepada mahram, maka itu kita letak first sekali. Kalau boleh jalan dengan mahram, kalau tak ada, betul-betul tak ada, maka baru kita cari pada second option dan third option. Okay. Okay. Itu ala safar. Okay, dan safar kerana mazinatul masyaqqah, okay, kerana ada bebanan. Okay. Dan kadang-kadang bebanan ini melibatkan air. Okay. Kita tengah berjalan dekat, katalah kita lalu dekat satu padang pasir. Lalu padang pasir tu pula tiba-tiba kereta kita bermasalah. Dia boleh jalan sampai 80 km je, tak boleh lebih daripada tu. So menyebabkan perjalanan kita terbantut. Ada masalah berlaku pada perjalanan kita. So kita guna air, kita minum air, lama-lama air dah tak ada. Okay, so ada kemungkinan benda tu berlaku. Okay, lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, ini ada kemungkinan kamu tak dapat jumpa air ketika mana kamu safar. Okay. Au jaa ahadum minkum minal ghaid. Okay, ataupun kamu dah berwuduk, kamu dalam keadaan suci. Okay, tapi kemudiannya kamu pergi buat sesuatu. Okay, dan sesuatu itu menyebabkan kamu tiba-tiba terbatal wuduk. Okay, contoh angkat benda berat sangat. Okay, angkat benda berat, tertekan pada perut, angin keluar kat belakang. Okay. Ataupun kamu buang air. Kita nature's call kan, panggilan alam. Kenapa dipanggil panggilan alam? Kerana kita tak boleh kontrol. Kita ada orang yang kata, well, okay, saya hanya nak buang air apabila pukul 4 contohnya. Sebelum pukul 4 saya tak nak buang air. Ada ke orang boleh buat macam tu? Tiba-tiba pukul 3.43
Okey, dah tak sakit perut, nak buang air besar. Ada dia boleh kata, tunggu, pompat. Tak ada orang boleh buat macam tu. Bila dah sakit, dia orang terus pergi ambil air. Okey, so keluarnya sesuatu. Pergi ghaid. Apa maksud auja ahadum minkum minal ghaid? Al-ghaid ni maksudnya tempat buang air. Dan orang pergi tempat buang air bukan untuk minum teh, minum kopi, tapi untuk buang air lah. Okay, dan bila berlakunya keluar sesuatu daripada kubul atau dubur, maka ia membatalkan wuduk. Okay, lalu bila kita nak solat, maka kita perlu berwuduk. Okay, so Allah Ta'ala sebut dekat sini, apabila kamu buang air, itu perkara yang membatalkan wuduk. Begitu juga dan yang keempat. Okay, yang keempat ni, auja ahadum minkum minal ghaid. So apa yang berlaku dekat ghaid ni, saya habiskan dulu. Okay, peristiwa yang berlaku dekat ghaid ni adalah dua benda. Okay, satunya adalah keluar sesuatu keluar daripada kubul atau dubur. Okay, apa-apa saja yang keluar daripada kubul atau dubur, maka ia membatalkan wuduk. Okay, dan dalam kita buang air pula berlakunya sentuhan. Okay, berlakunya sentuhan pada apa? Pada kita punya kubul atau dubur. Okay, maka sentuhan daripada kubur atau dubur ini adalah antara benda yang membatalkan wuduk. Okay. Mungkin kita nak sentuh sikit. Saya nak sentuh bahawa di sana ada mazhab. Okay, ada mazhab yang mengatakan bahawa sentuhan ini tidak membatalkan wuduk. Okay, sentuhan pada asalnya membatalkan wuduk. Okey, tetapi ada mazhab yang mengatakan bahawa ada sentuhan yang tidak membatalkan wuduk. Okey, kerana ada satu riwayat daripada Ali bin Talhah ataupun Talq bin Ali anak dia. Okey, di mana dalam hadis ni Nabi SAW datang seorang lelaki kepada baginda, lalu tanya kepada Nabi SAW bahawa dia memegang halaqatud dubur. Okey, dia memegang dia punya punggung dia. Dia pegang punggung dia dengan tangan dia. Okey, maka adakah dia kena ambil wuduk? Maka Nabi kata, ma hiya illa bid'atun mink. Nabi kata, tak payah ambil wuduk kerana punggung kamu adalah sebahagian daripada kamu. Maksudnya apa? Maksudnya kamu pegang tangan kamu kena ambil wuduk tak? Kamu pegang muka kamu kena ambil wuduk tak? Tak, kamu pegang rambut kamu kena ambil wuduk. Tak. So samalah kalau kamu pegang tangan tak ambil wuduk, kenapa pegang punggung kena ambil wuduk? Itu maksud hadis Nabi SAW, ma hiya illa bid'atun mink. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bila mana, maka Imam Syafi'i kata apa? Dia kata hadis ni dhaif, lemah. Tetapi dia letak syarat. Okey, dia letak syarat bahawa jika sekiranya hadis Talq ibn Ali ini sahih, maka dia berpegang dengan dia. Okay, Imam Syafi'i berpegang dengan hadis Talq ibn Ali. Dan hadis Talq ibn Ali dibuktikan sahih zaman Imam Syafi'i. Riwayat yang datang pada Imam Syafi'i adalah riwayat yang lemah. Tetapi hadis Talq ibn Ali secara umumnya adalah hadis yang sahih. Okey. Lalu menyebabkan sebahagian daripada para ulama Syafi'i sendiri mengatakan kalau sentuh tidak ada masalah. Okey, dan ada sebahagian daripada para ulama Syafi'i mereka membezakan antara dua. Okey, membezakan antara dua sentuhan, iaitu sentuhan pada bahagian depan kemaluan dan sentuhan pada bahagian belakang, kubul dan dubur. Okey, maka sebahagian kata kalau sentuh kubul maka batallah wuduk. Okey, tapi sentuh dubur tidak batal kerana hadis Talq ibn Ali menceritakan tentang sentuhan pada dubur sahaja. Okay, maka mereka kata sentuh pada dubur maka tidak membatalkan wuduk, tetapi sentuhan pada kubul bahagian depan maka ia membatalkan wuduk. Okay, so terpulang masing-masing lah nak pegang dengan yang mana. Dan saya lebih kuat ataupun berpegang kepada kalau sentuh dubur tidak membatalkan wuduk kerana hadis Talq ibn Ali jelas bahawa Nabi SAW kata ma hiya illa bid'atun mink. Okey, sebahagian daripada kamu. Dan ada sebahagian lagi pula yang kata bahawa hadis Talq ibn Ali telah dinasahkan, telah dihilangkan hukum dia. Lalu semua yang sentuh bahagian kemaluan depan atau belakang maka ia membatalkan wuduk. So khilaf di kalangan fuqaha ni sangat kuat pada sentuhan.
Okey, pada sentuhan. Adapun keluar sesuatu daripada kubur atau dubur, maka tidak ada khilaf bahawa ia membatalkan wuduk. Okey, so saya sebut tentang sentuhan. Tapi untuk lebih selamat, kita bila kita nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa ambil langkah yang paling selamat. Langkah yang paling selamat ialah sentuh, kita kira batal. Dia tak payah fikir-fikir batal tak batal ke batal tak batal ke. Tapi untuk pandangan peribadi, kalau ini cerita, bila kita cerita kat orang, kita kena ceritalah ni ilmu. Okay, so untuk pandangan peribadi, maka ambil yang paling selamat. Okay, ambil yang paling selamat. Melainkan kalau kita ni jenis yang ambil yang paling kuat di kalangan pandangan-pandangan, di kalangan hujah-hujah ahli ilmu, kita suka ambil yang paling kuat. Yang ni paling kuat, maka pegang yang paling kuat. Kalau kita rasa nak ambil yang selamat, kerana pandangan-pandangan ni semua, kita nak meraihkan semua pandangan ni, nak menghormati semua pandangan ni, maka kita ambil yang paling selamat bagi kita. Okay. Itu berkaitan dengan pergi ke ra'yat. Kemudian menyentuh perempuan. Aula mastumun nisa. Seperti mana buang air ni membatalkan wuduk. Okey, begitu juga menyentuh perempuan juga membatalkan wuduk. Dan di sini juga berlakunya khilaf di kalangan fuqaha. Kenapa berlaku khilaf di kalangan fuqaha? Kerana ada peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW yang menunjukkan bahawa Nabi sentuh perempuan, tetapi kemudiannya Nabi tidak mengambil wuduk. Okey, lalu menyebabkan apa sebenarnya maksud ayat ini? Okey, maka para ulama, saya kena padam, ini banyak sangat ni nak cerita. Kita cuba tambah satu muka untuk kita cerita senang. Mana? Baik. Ni nampak jelas sikit. Okey. Sentuh perempuan. Okey. Kita tengok pandangan-pandangan. Okey. Ada yang kata batal. Ada yang kata tak batal. Okey, ada yang kata, nanti kita tengok. Ada pandangan lain. Baik, ada dua pandangan lain. Okey, batal tak batal. Okey, kerana ayat dalam Al-Quran Allah Taala kata aula mastumun nisa. Okey, ayat dia aula mastum an-nisa. Okey, ataupun kamu menyentuh perempuan. Maksudnya sentuh perempuan ni membatalkan wuduk. Okey. So, jelas daripada ayat ni sentuh perempuan batal. Okey, so ada orang tak pertikai. Okey, tetapi di sana ada orang kata tak batal bila sentuh perempuan. Kenapa tak batal? Okey, kerana Nabi SAW pernah cium Aisyah. Nabi cium Aisyah, kemudian Nabi pergi solat tanpa wuduk. Bukan Nabi solat tanpa wuduk, tanpa ambil wuduk. Ayat kena betul. Bahaya. Okey. Nabi solat, ya Allah, buruknya tulisan. Saya minta maaf. Okey, cium Aisyah dan kemudian Nabi solat tanpa mengambil wuduk yang baru. Okey. So menandakan bahawa tak batal. Okey, satu lagi peristiwa di mana Nabi SAW sedang solat. Dalam solat Nabi SAW, tangan Nabi SAW pergi ke depan untuk cari Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu tangan Nabi SAW ataupun silap, Aisyah radhiyallahu taala anha cari Nabi SAW ketika Nabi sedang solat. Okey, lalu tangan Aisyah menyentuh Nabi SAW. Dalam hadis menyebutkan wahuma mansubatan. Dua kaki Nabi sedang tegak. Maksudnya Nabi sedang sujud. Tangan Nabi Aisyah jalan jumpa Nabi SAW, tapi pegang kaki Nabi, Nabi tengah solat. Dan Nabi tak batalkan solat. Nabi tak adalah berarti, oi Aisyah kamu sentuh aku maka batallah wudukku. Tak ada. Nabi tetap meneruskan solat. So menyebabkan kita kata, dua riwayat daripada Nabi SAW ni yang menunjukkan bahawa Nabi sentuh perempuan, Aisyah perempuan, dan Aisyah sentuh Nabi pun perempuan. Okay, so Nabi tak ambil wuduk yang baru. So bagaimana ni? Okay, maka ayat Al-Quran jelas pula.
tak batal. Okey, ayat Quran jelas sebut batal. Okey, lalu orang yang tak batal ni dia kata apa? Dia kata dalam ayat Al-Quran ni la mastum. Okey, la mastum bukan maksud dia sentuh, tetapi maksudnya bersama-sama. Okay, bersama-sama dengan wanita. Okey, ataupun bersama-sama ni kalau isteri. Okey, kalau bukan isteri, saya minta maaf, bahasa tak jumpa bahasa lain perkataan ni. Kalau siapa jumpa boleh bagi tahu saya bahasa yang lebih lunak untuk digunakan. Raba. Okay, dia ada orang yang kita sentuh. Sentuh ini sentuhan. Tetapi ada orang yang kita pegang. So itu bukan sentuh, ini dipanggil meraba kan. Okey, ini panggil pegang, meraba. Okey. So orang yang kata tak batal ni, dia kata sentuh je tak batal. Tetapi kalau bersama-sama, okey, bersetubuh lelaki dan isteri, suami dan isteri, ataupun seorang lelaki meraba perempuan ataupun perempuan meraba lelaki, maka batallah wuduknya. Okey, so nampak dia punya tak batal dia. Okey, tak batal apa yang hanya membatalkan adalah apabila bersama-sama ataupun berlakunya unsur-unsur raba. Okey. Baik. Ada pandangan yang ketiga. Ya, pandangan yang ketiga, dia mencampurkan antara pandangan batal dengan tak batal. Dia kata apa? Kita ambil pertengahan. Okey. Dalam ayat Al-Quran, Al-Quran kata batal, tapi ada hadis-hadis riwayat daripada Nabi SAW kata tak batal. Maka kita kata sentuhan ada dua jenis. Satu sentuhan dengan syahwat, satu sentuhan tanpa syahwat. Okey. Sentuhan, ada sentuhan yang datang dengan syahwat, ada sentuhan datang tanpa syahwat. So bila kadang-kadang kita lalu dekat kawasan yang jadi tumpuan orang, hospital, pasar raya, stadium, okay, kawasan-kawasan yang jadi tumpuan orang ramai datang ke situ. Lalu kadang-kadang berlaga ataupun tersentuh lelaki dan perempuan. So mana sentuhan-sentuhan yang datang dengan syahwat? Tak ada. Sentuhan-sentuhan seperti ini tidak mendatangkan syahwat. Okey, tapi ada sentuhan-sentuhan yang mendatangkan syahwat. Okay, sentuh syahwat. Okey. So pandangan yang ketiga dia mengatakan sentuhan dengan syahwat batal wuduk. Okay. Sentuhan tanpa syahwat tak batal wuduk. Okey. Ini pandangan yang ketiga. Okey. Lalu ada orang bangkang pandangan yang ketiga ni. Ada bangkang. Legit juga pandangan ni. Pandangan yang kuat. Ada wajah. Ada kekuatan. Okey. So, bila sebut tentang Nabi cium Aisyah. Okey. Lalu orang yang tanya, kamu kata tadi sentuhan dengan syahwat batal. Tapi Nabi cium Aisyah, Nabi tak ambil wuduk pula. Okey. Lalu kita tertanya-tanya, siapa dia lelaki yang cium perempuan tanpa syahwat? Ada orang yang cium perempuan tanpa syahwat? Okay. Akan datang juga syahwat walaupun sikit sekalipun. Okay, lalu sepatutnya kalau kamu pegang dengan pandangan ni, Nabi cium Aisyah, maka Nabi kena ambil wuduk. Okay. Walau bagaimanapun, dijawab balik bahawa ada orang yang cium isteri dia, isteri cium suami dia, tapi tak ada syahwat. Tidak ada mood, tak ada masa tu. Contohlah. Okay. So ia tidak tidak membatalkan wuduk. Okey. Baik, pandangan yang seterusnya. Pandangan yang seterusnya membezakan dia antara isteri. Ini cerita tentang sentuh perempuan yang bukan mahram. Mahram tak ada masalah. Jangan campur. Okey, mahram kita tak ada masalah. Ni perempuan dekat sini adalah perempuan yang bukan mahram, ajnabi, yang boleh dikahwini. Okey. So pandangan yang keempat pula, dia membezakan antara isteri dan perempuan lain, wanita lain. Okey. So isteri ada kedudukan yang khusus.
sentuh perempuan lain, batal. Sentuh isteri tak batal. Kerana Aisyah, hujah-hujah yang menceritakan Nabi tak ambil wuduk, semuanya adalah sentuhan-sentuhan Nabi SAW pada isteri-isteri baginda. Okey. So sebab tu ada pandangan yang keempat kata kalau sentuh perempuan lain maka batal wuduk, tetapi sentuh isteri tidak batal wuduk. Okey. So ini 4 pandangan di kalangan para fuqaha. Yang kata batal, sentuh mana-mana orang pun batal. So ini pandangan mazhab kita Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i batal. Pandangan Abu Hanifah kata tak batal langsung. Ini pandangan Imam Malik, Imam Anas. Okey, hatta Imam Ahmad mengatakan sebahagian kaul Imam Ahmad kata batal, sebahagian lagi kata tak batal. Okey, tapi dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata batal. Okey, kalau saya ada salah satu daripada 4 lah, mesti kena ambil kan. Okey, cuma kita tak cerita pada orang pandangan kita. Cuma kita cerita ini pandangan ahli ilmu tentang benda ni. Yang mana kita rasa selamat, yang mana kita rasa selesa, yang mana kita rasa kuat, maka peganglah dengan benda tu. Okay, kerana Islam ni inna dina yusrun. Islam ni agama yang mudah. Wala yushaddad dina illa ghalabah. Tidak ada orang yang merasakan agama ni beban, melainkan dia akan rasa beban pada agama ni. Sebab dia rasa susahnya nak beragama, sedangkan senang je. Pilihlah salah satu mana yang dia rasakan selamat dan kuat. Ini pandangan-pandangan yang legit di kalangan para fuqaha. Okey, boleh? Baik, kita patah balik. Baik. Ya, lalu kita pergi pada 4 perkara tadi Mardah, sakit, ala safar, bermusafir, ataupun kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk, iaitu mengeluarkan sesuatu daripada kubul atau dubur, menyentuh kemaluan bahagian depan atau belakang, dan aula mastumun nisa, ataupun menyentuh perempuan. Detail tadi kita cerita masya-Allah. Lalu persoalan dekat sini ada ni aula mastumun nisa, ini kaitan dia. Nak solat sentuh perempuan yang boleh dikahwini, maka ia membatalkan wuduk. Falam tajidu ma, apabila kamu tak jumpa air, tak boleh nak pakai air. Kita sebut tadi kan, cari air tak jumpa, ataupun ada air tapi sikit sangat, ataupun keuzuran, ada halangan daripada menggunakan air. Okey, falam tajidu ma, maka apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar, fatayammamu. Okey, maka bertayamumlah kamu. Okey. Ya, saya kena minum, badan panas sikit. Maka Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita sesuatu yang dinamakan tayammum. Okey, apa dia tayammum ini? Okey, tayammum ini adalah tadi kita sebut orang yang tak jumpa air, orang yang ada air tapi ada kegunaan yang lebih penting, ataupun orang yang ada keuzuran daripada gunakan air. Tapi kena ambil wuduk juga. Nak solat, mana boleh tak ambil wuduk? Mana boleh solat dalam keadaan berhadas? Okay, hadis Abu Hurairah jelas bahawa Allah Ta'ala tidak terima mana-mana solat daripada orang yang sedang berhadas, yang kecil ke besar ke, Allah Ta'ala tak terima. Maka perlu bertayamum. Lalu macam mana bertayamum ini? Okey, kita nak tahu tayamum, maka tiba Allah Ta'ala ceritakan kat belakangnya sa'id dan tayyiba. Okey, apa maksud sa'id? Sa'id adalah debu. Okey. Sa'id ni debu. Okey, tapi debu yang kita kena tahu adalah tanah. Okey, debu yang berasal daripada tanah. Sebab ada tanah yang kita ada, tanah yang tak berdebu. Okay, ada jenis-jenis tanah, ada jenis-jenis pasir yang tidak berdebu. Tapi ada jenis-jenis pasir yang berdebu. Okay, Sa'id ni biasanya tanah yang boleh menggunung naik kan. Dia boleh ada jenis-jenis tanah kan yang jenis berbongkol-bongkol lah. Biasanya tanah-tanah tu tanah yang berdebu. Apabila dia kering, basah kita tak nampak lah debu dia. Tapi bila dia kering, maka kita nampak debu dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau kamu tak jumpa air, maka gunalah debu tanah. Syarat debu tanah ni adalah tayyib. Okey, apa maksud tayyib? Suci, tidak ada najis.
Okay, dua benda suci, tidak ada najis. Yang kedua, elok untuk kegunaan kamu. Ada debu tanah yang tak ada najis, tapi bila pakai kat tangan, bakteria lah, menaik segala macam penyakit lah. So kita kena pastikan debu tanah yang kita gunakan adalah debu tanah yang suci daripada najis, dan yang keduanya ia elok untuk kita guna pakai. Okay, so tayamum adalah proses kita menggantikan air dengan debu tanah. Okay, macam mana air yang kita guna ketika berwuduk mestilah air yang suci, air mutlak, tidak ada najis dan baik untuk kita. Okay, macam tu juga debu yang suci, tidak ada najis dan baik untuk kita. Sebab tu kita tidak boleh berwuduk dengan air musyammas, air yang dijemur di bawah panas matahari di dalam bekas yang tak elok. Okay, bekas yang berkarat ke, bekas yang tak elok, plastik jenis yang tak elok, maksudnya memberi kesan mudarat pada diri kita, maka kita tidak boleh berwuduk dengan dia. Sebab apa? Dia tak elok. Walaupun dia suci, tidak ada najis pada dia, tapi dia memberi kesan negatif pada diri kita. So sa'idan tayyibah. Okay. Lalu macam mana cara bertayamum? Okay, kita dah tahu tayamum tadi gantikan air dengan debu tanah. Okay, lalu kemudiannya persoalan yang seterusnya ialah bagaimana caranya untuk kita bertayamum. Okay. Maka cara bertayamum adalah famsahu biwujuhikum wa aidikum. Okay. Bertayamum, kalau wuduk kita kena basuh 1, 2, 3, 4 anggota. Okay. Wuduk kita kena basuh 4 anggota, iaitu muka, tangan hingga ke siku, sebahagian daripada kepala, dan kaki sehingga ke buku lali. Okay. Tetapi di dalam bertayamum, maka kita famsahu biwujuhikum, hanya 2 anggota sahaja yang kita kena basuh, iaitu wujuh kita wa aidikum, basuh muka dan basuh tangan. Baik, membasuh muka kita tak ada masalah. Okay, sebab kita tahu wuduk pun kita tahu muka kita dekat mana. So bertayamum pun kita kena tahu, okey, muka kita sama, benda yang sama. Okay. Tetapi persoalan dia, okay, so cara macam mana bertayamum, kita ambil debu, cara nak tepuk-tepuk ke tak tepuk ke, yang penting ambil debu tanah tu dan sapulah kat muka kita, sebelah tangan ke, 2 belah tangan ke, tak ada masalah. Okay, cara tak ada masalah, cuma debu tu kena sampai dekat muka kita. Okay, itu biwujuhikum. Wa aidikum, dekat sini berlakunya khilaf di kalangan para fuqaha. Dan tangan-tangan kamu. Okey, kenapa berlaku khilaf? Okey, bila kita sebut tangan. Okey, tangan. Okey, beri pada saya definisi tangan. Tangan tu apa? Tangan tu daripada ujung jari sampai ke ujung siku ke? Ataupun daripada ujung jari sampai ke bahu ke? So apa yang disebutkan sebagai tangan? Okey, maka dekat sini bila kita nak takrifkan tangan tu, maka kita kena tengok balik kepada cara Allah Subhanahu Wa Taala gunakan perkataan tangan tu. Okey. Baik, ada sebahagian daripada ahli ilmu dia pergi kepada wuduk. Okey. Dalam wuduk Allah Taala sebut tentang tangan. Okey, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Okey. Allah SWT kata, apabila kamu hendak mendirikan salat, maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu hingga ke siku. Okey, so mereka ni mengatakan bahawa tangan yang dimaksudkan adalah daripada hujung jari sampai siku. Okay, maka bila nak tayamum, tepuk, basuh sampai ke siku. Seperti mana kita ambil wuduk, cuma kita gantikan air dengan debu tanah. Okay. Ada sebahagian pula yang lain kata, Allah Ta'ala guna perkataan tangan dengan bentuk yang lain. Okay, contoh bila mana Allah SWT sebutkan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Allah Ta'ala kata orang yang mencuri, lelaki atau perempuan. Okay, maka apabila mereka mencuri sampai pada kadar tertentu, maka potonglah tangan mereka. Potonglah tangan mereka. So bila mana kita tengok orang pencuri yang dipotong tangan, okay, pencuri yang potong tangan, potong dekat mana? Okay, maka potongnya adalah dekat pergelangan tangan.
Okay, pergelangan tangan yang dipotong. Okay. Lalu kerana itu sebahagian lagi kata, bertayamum adalah dengan basuh pergelangan tangan, bertangan hingga pergelangan tangan. Maksudnya hujung jari sampai pergelangan tangan. Okey, hujung jari silap hujung jari sampai pergelangan tangan. Okey, so kita ada dua pandangan. So bila dua-dua pandangan mempunyai hujah mereka, hujah yang kuat. So bila kita tengok orang yang basuh sampai kat pergelangan tangan, kita kata, oh ini tepat mengikut sunnah. Sama juga bila kita tengok orang yang basuh hujung jari sampai ke siku, maka ini juga adalah menepati apa yang disebutkan famsahu biwujuhikum wa aydikum. Dua-dua ada pandangan, maka janganlah kita salah menyalahi antara satu sama lain. Okey, pakai hujung jari sampai siku pun boleh, hujung jari sampai pergelangan tangan pun boleh. Okey, cumanya cara bertayamum adalah membasuh muka dulu dan kemudian kedua tangan sama ada sampai siku ataupun sampai pergelangan tangan. Okey. So itu cara bertayamum. Okey. Dan bertayamum ini tengok. Okey. Kalau kita pergi kat depan tadi ada dua benda ni kan yang membatalkan wuduk. Satu auja hadum minkum minal ghaib, yang kedua aula mastumun nisa. Okey. Keluar buang air, okey, buang air adalah hadas kecil. Okey. La mastumun nisa, bersetubuh, kita ambil pandangan tadi. Bersetubuh adalah hadas besar. Okey. So hadas kecil dan hadas besar. Okay. Dua-dua situasi ni, hadas kecil dan hadas besar. Okay, walaupun ni tadi kita cerita tentang sentuh kan. Okay, tapi ada sebahagian daripada pandangan yang kita sebut tadi adalah pandangan yang mengatakan bahawa ini adalah hadas besar bersama-sama. Okay, suami dan isteri. Okay. So kita nak sebut kat sini adalah la mastumun nisa, hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar. Okay. Hadas kecil dan hadas besar, cara untuk bertayamum adalah cara yang sama. Dia tak sama macam guna air. Guna air bila hadas kecil kita berwuduk, tetapi bila berhadas besar kita mandi wajib. Tetapi dalam bertayamum, kita hadas kecil ke hadas besar ke, maka kita hanya bertayamum dengan cara yang sama. Okey. Dan tayamum ni kita kena ingat bahawa tayamum ni adalah dia bukan macam wuduk. Okey, wuduk ni kalau selagi tak batal wuduk, selagi tu okey. Kita boleh guna wuduk kita. Tetapi bertayamum ini dia hanya untuk menunaikan kewajipan. Okay, maksudnya kalau kita bertayamum untuk solat zuhur sahaja. Solat asar kena ambil tayamum baru. Dia tak sama level dia macam wuduk. Okay, wuduk selagi mana tak batal, selagi tu dia bertahan. Tapi tayamum tak batal ke, maka kita kena ambil yang baru setiap kali kita nak melakukan sesuatu yang lain. Okay, sesuatu yang memerlukan wuduk. Okay, macam nak tawaf tak apalah, kita dah tahu tawaf keliling ni ada. Nak solat contohnya. Okay, nak baca Al-Quran, biasanya tengah junub ni, tengah berhadas, kita pun tak membaca Al-Quran. Solat lah biasanya. Okay, solat. Okay, so bila kita nak solat, maka kita bertayamum. Macam ni sampai kat situ ni. Dah lost track dah ni. Okay, famsahu. Masaha maksudnya sapu. Bukanlah kita ada kita pernah cerita tentang bagaimana seorang sahabat bila dia berjunub, lalu dia nak mandi wajib untuk solat. Okey, lalu kemudian dia guling-guling atas tanah sebab nak bagi debu tu kena seluruh badan dia. Lalu Nabi kata cukuplah untuk sapu, dan ayat Al-Quran pun jelas untuk sapu. Ambil dan sapu pada muka dan kedua tangan. Okay. Innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Maaf lagi Maha Pengampun. Okey. Kita nak tengok apa sebab turunnya ayat ini. Okey, sebab turun ayat ni panjang. Okey, kita tangguhkan dulu pada sesi akan datang insya-Allah. Okey, so kita nak buka untuk soalan. Saya pada perbincangan ada orang yang tak bersetuju, dia nampak ada pandangan lagi kuat nak cerita. So boleh bertanyakan soalan. Minggu depan kita sesi akan datang, kita akan sentuh tentang sebab turunnya ayat ini, peristiwa yang berlaku kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Saya tangguhkan sebab ada dua riwayat. Yang ni dua riwayat.
Ini riwayat yang pertama dan riwayat yang kedua. Okey, nanti kita akan tengok kedua-dua riwayat ni insya-Allah. So sebelum kita berpisah, buka untuk soalan. Siapa ada soalan boleh bertanyakan. Tak ada? Tak ada, masya-Allah. Kita suka pada kefahaman yang seperti ini. Okey, boleh. So faham ayat 43. Ayat 43 ni ayat yang penuh dengan hukum-hukum. Okay, dan kalau kita dapat cari orang yang boleh terangkan, mufti-mufti ke boleh syarahkan ayat ni supaya kita lebih jelas makna dia. Okay, maka itu yang terbaik. Okay. So, tak ada. Kita sentuh sikit lah kot sebelum berpisah. Saya sentuh sikit lah tentang antara riwayat. Sebab turun ayat ni, ayat ni yang kita nak sentuh hanyalah satu part sahaja, iaitu part di mana ya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut la taqrabus salah wa antum sukara. Allah Taala nak address benda ni je, tetapi Allah Taala tambah itu cara Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bila membalas kepada kita, kita beri pada Allah Subhanahu Wa Taala satu. Kita beri satu pada Allah Taala, tapi Allah Taala balas dengan 10. Man jaa bil hasanati, satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka dia akan dapat 10 kali ganda, 10 kali lipat balasan dia. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala membalas. So kita minta satu soalan je. Satu soalan, satu peristiwa je yang berlaku, tapi tengok penerangan Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita, ilmu yang Allah Taala bagi pada kita, ilmu yang baik, banyak dan bermanfaat. Macam contohlah kita pergi pada ayat surah Al-Baqarah kan. Yas'alunaka madza yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Okey, di mana dalam ayat ayat berapa surah Al-Baqarah, kita tengok je ayat tu. Sebelum kita tutup, di mana ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang yas'alunaka ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama tiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Okey, baik. Ayat 215 surah Al-Baqarah, di mana soalan yang ditanyakan kepada Nabi SAW, orang-orang kafir yang tanya pada Nabi, yas'alunaka madza yunfiqun. Kalau mereka nak infakkan harta, maka apa yang mereka boleh infakkan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala jawapannya adalah kul ma anfaqtum min khair. Semua benda baik yang kamu berikan, yang kamu keluarkan, itu adalah infak. Itu adalah sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jawapan dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan bahawa ada tambahan. Falil walidain, mulakan dengan ibu bapa kamu. Wal aqrabin, orang-orang kaum kerabat yang di bawah, yang mengharapkan kepada kamu. Wal yatama, kemudian baru pergi kepada anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wa ibnis sabil, orang yang memerlukan, orang yang berhajat. Okey. So wabni sabil, orang-orang bermustafir, yang berhajat kepada bantuan. So tengok Allah Ta'ala susun. Walaupun jawapan dia, apa yang kalau orang tanya pada kita, Ustaz, benda apa yang paling baik sekali untuk kita infakkan? Maka kita pun kata, infakkanlah apa yang kamu mampu. Harta kamu ke, masa kamu ke, tenaga kamu ke, terpulang. Segala apa yang kamu berikan pada Allah Ta'ala, maka itu infak. Tetapi Allah Ta'ala tambah. Allah Ta'ala kata, nak infak, beri, mulakan pada ibu bapa kamu. Kemudian kaum kerabat kamu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, wabnis sabil, dan kemudian orang-orang yang bermusafir. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala balas pada kita, nak bagi tahu betapa pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala yang nak berbanding dengan manusia. Baik, insya-Allah pada sesi akan datang kita akan sentuh tentang sebab turun ayat ini, dan kemudian kita akan pergi pada ayat seterusnya, iaitu ayat 51 dengan ayat 52 insya-Allah. Lalu kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini kerana tak ada soalan.
Okey, maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita sebelum berpisah, maka bagi yang hadir, kalau nampak majlis ini adalah majlis yang bermanfaat, program-program ini program yang bermanfaat, maka sebarkan kepada orang di sekeliling kita. Dan kalau nampak organisasi ini ditaja oleh ataupun dibawakan oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Akademi Tadabbur Malaysia, dan kalau nampak organisasi ini adalah organisasi yang baik, yang bagus, yang banyak memberi manfaat, maka sama-samalah hulurkan bantuan pada organisasi ini. Paling kurang adalah doa kita. Tetapi kalau dapat hulurkan tenaga, dapat hulurkan bantuan kewangan, maka itu amat-amat digalakkan. So kita matlamat, tujuan dan matlamat kita tidak lain dan tak bukan adalah pertamanya untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, yang keduanya untuk melaksanakan tanggungjawab yang memang ada di atas kita, dan yang ketiganya untuk sebarkan kebaikan kepada masyarakat. Maka kita, seperti mana kita nak kebaikan itu tersebar pada masyarakat, maka kita juga menjemput masyarakat semua untuk sama-sama kita sebarkan kebaikan ini bersama-sama, insya-Allah. Lalu kita tangguhkan dulu perkongsian kita dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.